A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah kita sedar tak sedar dah berapa Ramadan dah kan. Dari awal tu sebenarnya sedar tak sedar dah daripada satu Ramadan ke satu Ramadan, dan sedar tak sedar kita dah menuju ke hujung sepertiga daripada bulan Ramadan dan nanti akan sedar tak sedar juga tahu-tahu dah nak raya dan hopefully insyaAllah kita tidaklah tergolong dalam golongan orang yang terlepas ganjaran-ganjaran, barakah-barakah, pelepasan daripada api neraka dan sebagainya yang Allah janjikan dalam Ramadan. InsyaAllah semoga Allah kurniakan kita segala kebaikan dalam bulan Ramadan, dan semoga Allah kurniakan kita Lailatul Qadar insyaAllah. Jadi untuk malam ni ini adalah sesi yang ke-7 insyaAllah. Kita bersama dalam sesi tadabbur sambil moreh kita ni. Walaupun yalah, tak tahulah ada moreh ke tidak kan, tetapi insyaAllah yang penting ni sesi tadabbur tu lah. InsyaAllah. Now, untuk malam ni saya ingin untuk berkongsi berkenaan dengan satu surah yang mana kita boleh kata tidak asing lah surah ni, sebab kita sering selalu baca yakni surah Al-Asr. Surah Al-Asr biasanya setiap kali habis program, setiap kali habis kelas, mungkin depend kepada sekolah bagaimana kan. Kalau sekolah agama macam saya dulu dari kecil, tasbih kafarah dan surah Al-Asr tu memang sentiasa baca di hujung sesi persekolahan contohnya. Okey, so kita akan bincangkan surah Al-Asr, dan juga surah ni quite interestingly, dan sebenarnya kalau kita kalau saya just sebut, kita akan berbicara tentang surah Al-Asr. Saya rasa susahlah nak bayangkan ada orang kata tak pernah dengar apa-apa pasal surah Al-Asr. Dan biasanya seperti yang dalam slide ni, kita akan terbayang itulah poin dia kan, demi masa untuk permulaan kita pergi kepada ayat-ayatnya dulu. Saya akan tilawahkan beberapa ayatnya. 3 ayat je surah ini, dan sekali lalu terjemahan yang kalau kita ambil dalam normal translation kita boleh jumpa lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu translation yang sebab saya ni copy paste dulu kan, sebelum kita perincikan dan sebagainya. Kalau kita buka kebanyakan translation, begitulah lebih kurang terjemahan yang kita boleh baca. Dan saya rasa insyaAllah tak ada yang tak pernah dengar langsung lah kan. Itulah terjemahan dia. Sebab dia 3 ayat je. Keduanya memang salah satu surah yang sering ditazkirahkan. Now, seperti yang kita dah bincang, dan of course almost setiap kali sesi saya akan just untuk refresh, kita nak membiasakan mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni. So pertama ialah kita nak meneliti apa maksud ayat-ayat tersebut. Biasanya kita tengok maksudnya kan, dan kalau yang tadi tu, ini antara surah yang rasanya kalau kita tak tengok pun kita rasa kita dah faham tapi kita akan cuba tengok juga apa maksud ayat ni, dan kemudian apa kaitan dengan aku dan apa yang aku patut buat, dan apa perasaan yang aku patut ada, InsyaAllah. Okey, kalau kita pergi pada ayat yang pertama, wal asr, demi masa. Dan rasanya biasanya kita pernah dengar lah kan, aku pasal Allah kan dah sebut, Allah berjanji kan dengan masa, maksudnya itu menunjukkan penting dan sebagainya. Soalan jujur kepada setiap kita, kepada diri saya sendiri dan setiap kita, dengan kita dah dengar benda ni banyak kali, adakah kerananya kita telah pun menjadi seorang yang amat menepati masa contohnya, seorang yang amat menghargai masa contohnya, seorang yang amat disiplin masanya contohnya kan. So kalau kita kata alhamdulillah ya, so itu petanda yang bagus lah. Kalau kata taklah juga kan. Dan datang persoalan, so macam mana kita dah dengar banyak kali tapi dia masih
Yalah, maknanya kesannya masih belum ada. So kalau kita nak ambil contohnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sungguhnya peringatan tu bermanfaat untuk orang beriman. So benda ni dah kita dapat peringatan banyak kali kan. So kalau macam tak ada manfaat je, apa maksudnya kan? Na'udzubillah lah. Sebab Allah kata pasti akan ada bermanfaat untuk orang beriman. So kita tak nak terbayang lah kalau selain orang beriman tu kan. Dan sebab itu kita patut risau dan kita patut make sure setiap benda yang kita diingatkan kita ada manfaat. Itu satu. Kedua, kita dah bincang dalam wahyu yang pertama contohnya, perbezaan antara ilmu, pengetahuan yang kita ada, kita simpan dalam memori contohnya, dengan akidah kan. Sejauh mana kita dah terasa dalam jiwa kita, dalam hati kita bahawa ni benda yang penting, ini Allah tekankan, so jangan buat. So begitu kan. Ataupun kita masih lagi dengan perangai lama kita, yang seolah-olah macam orang kata janji Melayu ke dan sebagainya kan, berkenaan dengan be punctual, on time dan sebagainya. So itu saya bermula dengan itu sebab rasanya tak ada orang yang tak pernah dengar lah any bentuk tazkirah berkenaan dengan benda ni. Cumanya untuk kita betul-betul memahami, saya nak bawa take a step further lah kan. Dengan maksud yang kita biasa dengar pun, demi masa dengan tazkirah yang kita biasa dengar pun dah ada muhasabah yang cukup sebenarnya kat situ. Tapi untuk betul-betul memahami ayat ni cakap apa kan, saya nak take a step further kan. Especially kalau yang dah pernah dengar, insyaAllah ni reminder. Kalau yang tak pernah dengar, hopefully dia mengesani sebaik-baik mengesanilah, hopefully insyaAllah. Kalau kita tengok Google Translate ni contoh Google Translate. Kalau kita cuba translate daripada English kepada Arab kan, kalau masa tu dalam bahasa Inggeris time. Kalau kita translate time, dia akan bagi al-waqt. Dan selalu dulu saya tertanya juga kan, biasa kalau kita kata ini translation, sebab kita biasa dengan translation ni, so kita tak terfikir sebenarnya wal asr demi masa. Tapi bila saya tanya balik jap, especially kalau orang yang pernah belajar bahasa Arab at least bahasa Arab masa sekolah rendah ke sikit ke dan sebagainya, masa dalam bahasa Arab apa rasanya tak ada orang akan keluar word al-asr. Of course kalau kita tengah bincang surah ni macam kita relate kan lah. Tapi kalau secara umum tiba-tiba kita tanya, masa dalam bahasa Arab apa? Kita akan jumpa semua perkataan lain kecuali perkataan ini. So itu menimbulkan persoalan sebenarnya. Dan kalau saya tengok Google pun, masa, so al-waqt. Anda bahasa Melayu waktu kan. So al-asr ni apa pula kan? Dan sebenarnya kalau kita tengok belah bawah daripada kotak ni, sebab ni saya senang ucap kat sini, kalau kita tengok belah bawah dia pula, dia akan ada bagi contoh-contoh perkataan lain yang boleh juga jadi translation Arab kepada time, dan ada frekuensi di belah kanan tu kan. So waqt, time, atau paling frequent lah. Marrah, time. Tapi time ni dia lebih kepada how many times contohnya kan. Maratan ukhra ke benda semua kan. So banyak juga. Lepas tu apa ni? Taukid, dia daripada terbitan waktu juga. Fatrah, zaman, madah, sebab dia tak ada baris kan. Saya main agak-agaknya kan. Mau'idah contohnya. Zaman, sa'ah. Sa'ah pun satu word yang kalau saya tanya secara umum ramai juga yang cakap sa'ah kot. Dan asr. Okay. So asr ni ada juga kat bawah ni. So dia dalam konteks era, age dan sebagainya. So sebab time ni dia dalam banyak-banyak dimensi word yang digunakan. Adakah tempoh masa, adakah di kala ini, di masa ini, kalau kita cakap macam tu in this time, this era sebenarnya. So asr ni banyak digunakan dalam konteks itu. Okay. Kalau kita ambil dari aspek lain, kalau kita ambil pula asr, wal asr, kita ambil perkataan itu pula. Okay, ni kalau kita tengok times of the day in Arabic, so dia start daripada kiri ni sebenarnya. Maknanya walaupun bahasa Arab tu biasa kita tulis kanan ke kiri, tapi ni sebab dia ikut dia ikut times of the day tu dia kiri ke kanan kan. So daripada fajar, yang belah kiri tu fajar, sabah, zuhur, ba'da zuhur, asr, maghrib, masa, isya, lail. So kalau kita tengok benda ni, mungkin kita akan perasan something, dan kita akan perasan word tu kat situ rupanya kan. Ataupun kalau siapa yang pernah tengok
jadual solat. Kalau kita pergi surau atau masjid, kadang-kadang ada jadual solat tu, dan kadang-kadang dia tulis waktu-waktu solat tu dalam bahasa Arab. Mungkin kita nampak macam ni, fajar, syuruk, zuhur, asar, maghrib, isyak. So kita kan perasan, oh al-asr tu kat situ rupanya kan. So tak tahu selama ni kita perasan ke tak benda tu. But if kita ambil benda ni, kita ambil dalam konteks itu, sebab yang lain tu waktu juga, masa juga kan. Masa zuhur, masa subuh, masa, kalau dalam Quran tu ada banyak masa yang disebut ni. Al-lail ada, duha ada, semua masa-masa yang tertentu. So al-asr ni dia quite interesting. Oh okay, so masa asar ke kan? Dan itu satu penafsiran yang quite interesting, walaupun asr dia ada penggunaan-penggunaan tertentu juga dalam konteks masa yang lebih umum, usur dan sebagainya. Tapi dalam konteks asar tu pun ada dia punya makna dia sendiri. So kalau kita balik pada ayat itu, wal asr, banyak yang ambil translate demi masa, mati kat situ kan. Tetapi ada juga tafsir yang ambil demi masa asar lah, demi waktu asar. Sebab macam contohnya kita kata wadduha, dia masa juga, tapi masa duha lah kan. Wal lail, masa malam, contohnya begitu. So wal asr demi masa asar. Dan masa asar ni apa? Sebab setiap masa-masa yang Allah sebut tu, dan so itu semua contoh-contoh Allah bersumpah dengan masa. Masa duha kita akan terbayang something, oh segar kan, masa tengah semangat kan. Wal lail, oh masa tengah gelap, masa tengah sunyi kan. Wal asr, masa apa? So salah satu common perception kita ialah dia hampir maghrib, dia hampir senja, dia maknanya kalau kita dulu masa kecil-kecil main bola, masa main masa tu, masa asar tengah main tu, kita tunggu masa untuk mak kita panggil kan, maghrib dah, nak maghrib dah ni kan. So masa dah nak habis ni. So dekat situ dia akan memberi satu gambaran yang amat berbeza sebenarnya. Dan kalau siapa biasa dengan mengupas ayat-ayat Quran ni dalam bahasa Arab, kalau kita dengar kupasan-kupasan yang melihat aspek bahasa, semua word-word yang Allah guna sebenarnya yang tend to meng-create image tertentu. Dia bukan macam kalau kita cakap demi masa, dia macam ayat tau, dia macam kita, apa yang nak terbayang. Tapi kalau siapa yang biasa dengar orang yang mengupas ayat Quran ni dari segi konteks bahasa-bahasa, penggunaan bahasa yang Allah guna, sentiasa menggambaran tertentu. So bila kalau kita ambil demi waktu asar, gambarannya dah petang, hampir senja, masa nak habis dah kan. So dia ada implikasi masa dah nak habis kan. Demi masa dah nak habis, macam tu. Demi masa dah nak senja, dah nak malam, dah nak habis, time is running out. So from that angle, surah ni starting point dengan urgency kan. Kau tak ada banyak masa dah, maknanya dia ada implikasi tu kan, demi waktu senja kan, kau dah tak masa dah nak habis, kau tak banyak masa dah tinggal ni. So dia trigger lain daripada macam ayat skema demi masa begitu saja. So tu quite interesting kalau kita ambil penafsiran begitu, dan saya nak fokus from that angle supaya kita rasa something. Setiap kali kita baca tu dia men-trigger, kau tak banyak masa dah ni kan, kau buat apa ni kan. So begitu. Itu yang pertama. Kemudian terus disambung, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kan? So kalau kita bermula dengan itu kan, masa dah tak banyak, kita dalam kerugian pula dah. Kan? So dia lebih urgent lah. Maksudnya, so nak kena buat macam ni, macam nak keluar dari keadaan ini. So itu starting point yang sepatutnya men-trigger kita mencari jalan. So aku nak buat apa? Macam mana ni kan? Aku tak boleh macam ni sebab masa dah nak habis. Kalau aku terus biar je, akan teruslah tenggelam dalam kerugian ni dan sebagainya. So dia sepatutnya begitu. Sepatutnya setiap kali kita baca menimbulkan sense of urgency. Rasa macam, apa bahasa Melayu sense of urgency ni? Maksudnya memang we need to do something. Now, kalau kita tengok ayat ni pula, rasanya sebab kita biasa dengar terjemahan ni, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tapi kalau kita cuba fikir balik, ini normal ke ayat macam ni? Kan, adakah kita cakap macam tu? Sesungguhnya manusia ni dalam keuntungan. Dia tu dalam kerugian. Maksudnya, adakah kita guna perkataan itu? Dan sebenarnya bahasa Arab pun itu taklah normal sangat. Sebab, apa maksud dalam kerugian? Sebab kalau kita dia menanggung rugi, dia sedang rugi kan? Ataupun dia sedang untung, dia dapat untung. So itu agak normal. Tapi bila Allah sebut innal insana lafi khusr, so dia again going back to macam kita cakap tadi, ayat-ayat Allah guna ni selalunya quite descriptive, yang menimbulkan image tertentu. So kalau kita
of course unfortunately kalau kita tak biasa dengan bahasa Arab dan sebagainya, dia tak timbul image tu. Sebab kenapa benda tu penting? Sebab image tu yang men-trigger perasaan kita. Kalau dia tak timbul image apa-apa tu, ayat tu berlalu sahaja. Kan? Sungguhnya manusia tu dalam kerugian. So dalam kerugian. So sebab tu kalau ni, dan kebanyakan poin dalam yang saya akan highlight hari ni, siapa yang pernah dengar contohnya Nu'man Ahrikan cerita pasal surah ni, dia banyak poin dari situ juga. Kan? So dia akan guna word, dia kata drown in loss, tengah tenggelam ataupun tengah lemas dalam kerugian. So dia nak bagi gambaran yang mirip kepada gambaran yang Allah gambarkan. So sungguhnya manusia tu sedang lemas, sedang tenggelam dalam kerugian. Okey, so tu dah dua benda. Masa dah tak banyak, tengah rugi pula tu. So sepatutnya kalau kita ada sense of urgency tu, kita rasa macam mana nak selamat kan. So dan kalau nak mainkan, dia membawa kupasan ayat-ayat seterusnya tu dalam konteks analogi itu. Dalam konteks analogi orang yang tengah lemas, apakah step-step yang dia perlu lalui untuk dia berjaya keluar daripada lemas itu dan boleh survive. Dan kita akan perasan nampak ayat tu logical. Seterusnya, tu point dia, how to survive dalam keadaan Allah dah menegaskan masa dah tak banyak dah, time is running out, you are drowning in loss. Illa allazina amanu, dan kecuali orang yang beriman. Now, okay, dekat sini yang jadi quite interesting. Dalam konteks bila kita biasa baca illa allazina amanu wa amilus solihat, kita akan ambil mafhum umum. Beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh ni kita akan jumpa banyak kali dalam Quran. So dia jadi macam tak ada poin yang baru di situ. Cumanya bagi siapa yang perasan, biasanya Allah sebut iman dengan apa? Beriman billahi wal yaumil akhir, contohnya beriman dengan Allah dan hari kiamat, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab. Biasanya dia sebut, tapi dalam surah ni dia tak sebut. That's quite interesting. Kan? Sebab maknanya so beriman dengan apa? Sebab kadang-kadang kita ada by default beriman dengan Allah lah. Tapi dalam Quran, cara dia biasanya disebut kalau beriman dengan Allah, dengan beriman dengan Allah lah. Billah. Kadang-kadang dia kaitkan billahi wal yaumil akhir, kan? Dan sebagainya. Sebab biasanya ada konteks. So dalam ini, so saya ambil apa yang dikupas oleh Nu'man Khan, dan dia bukan kupas sendiri lah, dia ambil daripada tafsir-tafsir yang dikumpulkan. Allah biarkan terbuka tu supaya dua-dua maksud tu serentak dapat. Satu yang commonly kita kata beriman, kita orang beriman, contoh tu iman pada Allah dan Rasul tu. Satu lagi ialah dalam konteks surah, dalam konteks surah. Dan untuk analogi tadi tu, dia fit. Faham ke tak ni? Maksudnya dalam konteks surah, beriman dengan apa yang kita baru sebut tadi. Allah kata masa dah nak habis, kau tengah tenggelam dalam kerugian, kan? Yang selamatnya adalah orang yang beriman dengan benda tu, kan? Dengan benda tu, maksudnya. Dan kalau kita tengok sini, that makes sense dalam konteks kenapa kita selama ni tak terasa apa-apa dengan surah ni. Sebab sebenarnya kita tak beriman pun dengan ayat yang sebelum tu. Maksudnya kita tak beriman, lama lagi kot masa aku ni, kan, aku muda lagi. Itu contoh yang kalau wal as punya part yang Allah kata masa dah tak lama dah. Tapi kita kata lama lagi insya-Allah, kan. Lepas tu yang kedua pula, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia ni sedang lemas dalam kerugian. Bukan aku tu, kan, orang lain dan sebagainya. So sebab itu kita tak terasa kena buat something, dan kita terasa hanya dia tak mengimani apa yang baru Allah sebut, yang sepatutnya kita rasa macam aku tu, kan. So that's the first step. Kalau dalam konteks orang yang lemas, first step yang dia dalam konteks itu, dalam konteks ini, first step ialah dia kena realize dia tengah lemas, dan dia kena yakin dia tengah lemas, kan. Contohnya tadi dia tenggelam, dia jatuh dalam air tu, dia pengsan ke apa, lepas tu dia celik, aku dalam air, aku tengah lemas. Realizing it dan menerima hakikat bahawa kalau terus dalam lemas ni aku mati, itu syarat yang pertama. So kena sedar dan yakin hakikat itu, baru dia akan rasa macam aku nak naik ke atas. Sebab kalau tak macam ni apa ni, kan, dia tak timbul sense of urgency. So kita stay within the analogy dulu, baru kita akan keluar nanti kemudian dalam konteks yang real. Tapi benda tu perlu difahami supaya kita boleh appreciate kenapa selama ni kita tak bertindak dan sebagainya. Sebab kita tak rasa okey kot, macam ni cakap, macam aku kena berubah apa-apa ke, macam tak okey dah kot, kan, macam rasa macam ni pun syurga dah kot. So benda-benda macam tu yang menyebabkan orang tak tergerak. Okey, itu yang pertama,
dia kena mengimani masa tak banyak dah dan dia masih dalam kerugian. So pertama kena sedar dan yakin, kena imani hakikat tu. Wa amilus solihat. So kalau dalam orang itu dia dah sedar, aku tengah lemas. Kalau aku stay dalam ni aku mati lemas kan. Aku kena buat something untuk naik atas kan. Dia akan buat something lah. Berarti berenang, tak erti berenang buatlah macam reti dan sebagainya. Maknanya orang tak berfikir, maknanya kalau kita jatuh dalam air, kita tak fikir macam alamak aku tak erti berenang. Biar je lah. Kita akan buat something. Kita akan take action. So itu wa amilus solihat. Maksudnya amal itu So usaha amal bergerak. So that's the second thing yang perlu dilakukan untuk seseorang tu akhirnya selamat. So dia kena yakin, kena sedar, realize dan yakin, aku dalam kerugian ni, aku kena keluar ni, dan dia kena buat lah whatever it takes to keluar. Itu dua benda yang ni. Kemudiannya untuk dibawa kepada poin yang seterusnya, of course tak bincang panjang lah dari mana datang analogi ni, sebab dia kena faham banyak ayat lain dalam Quran yang menggambarkan kita ni terikat dengan orang lain dan kita bukan hidup nafsi-nafsi. So dia kata bayangkan kita dah sedar, aku tengah lemas, aku naik atas, tengah nak naik ni, tiba-tiba kita terasa ditarik balik ke bawah. Rupanya kita tengok kat kaki kita tu terantai dengan ada seorang lagi, dan seorang lagi tu tengah pengsan dan dia tengah lemas juga. So the only way kita nak boleh survive, kita kena buat apa kan? So first kita kena kejut dia kan, kau tengah lemas ni, jom naik atas. So itu datang yang ayat yang seterusnya, wa tawasaw bil haqq kan, kena kejut dan sedarkan dia hakikat ini kan. Kau tengah lemas ni, jom naik atas kan. Sebab apa? Sebab kalau kita biarkan dia pengsan, kita nak naik atas ni, dia sentiasa akan drag kita ke bawah dan kita tak boleh selamat. So untuk kita selamat, kita kena sedarkan dia bahawa dia tengah lemas dan jom kita naik atas. Dengan dia naik atas, kita pun akan selamat sekali. So itu datang wa tawasaw bil haqq. Kenapa kena pesan kepada ke arah al-haq kepada kebenaran? Kalau biasa translate begitulah. Tapi kalau dalam konteks surah, al-haq tu kebenarannya ialah rujuk kepada yang tadilah. Hakikatnya kita sedang masa tak banyak dah ni, kita sedang dalam kerugian. So kena sedar kan? Dan kemudiannya ceritanya pula ialah dia pula terantai kat orang lain pula. So kita kena kejut orang yang ketiga tu pula kan. Dan bila kita sedar macam tu, akan timbul satu benda yang macam almost fed up dan sebagainya, dan datanglah yang keempat, wa tawasaw bis sabr kan, pesan-pesan atas kesabaran. Tak boleh still go on dan sebagainya. Kalau kita ambil contoh apa kalau orang pernah tengok movie ke apa benda, ataupun bayangkan je orang yang macam mana orang yang terantai kaki-kaki ni. Contohlah orang lari daripada penjara kan, dia buat prison break, dia lari dari penjara, tapi dalam keadaan 4-5 orang ni terantai antara satu sama lain. So kalau dia tengah lari tu dan anjing kejar kat belakang semua tu, ada seorang tu, aku tak larat dah. Kita tak boleh nak kata tak apalah kau kan, sebab kaki tu saling terantai kan. So jadi macam apa saja untuk kita survive tu, kita kena push dia untuk dia pun tak apa, teruskan dan sebagainya, whatever it takes. So itu dalam konteks wa tawasaw bis sabr, pesan-pesan kepada kesabaran. Sebab kalau tak, kita sendiri sebab dalam konteks surah ni dikontekskan kita pesan kepada orang tentang hakikatnya, kepada kebenarannya, kepada kesabarannya, bukan untuk dia tapi untuk kita. Kalau kita realize so untuk kita ni selamat, untuk kita ni tak terus tenggelam dalam kerugian, bukan hanya kita kena mengimani ini hakikat kita, bukan kita seorang kena berusaha keluar, tapi kita kena juga sedarkan orang lain kan, dan kena sedarkan juga dia kena bersama, dan kena sedarkan pesan juga, jom sabar, terus maju untuk kita untuk kita. So itu konteks dia, which is quite interesting. So itu dari situ saja pun dah menggambarkan something dah. So selama ni macam mana hidup kita, macam mana kita faham macam tu kita, apa yang kita buat dengan ayat ni dan sebagainya kan. Okey, dan kalau nak kata among ni, kalau from sharing from my personal perspective among benda yang men-trigger kenapa saya buat benda-benda yang macam, sebab benda-benda macam ni contohnya malam ni lah, sebagai kalau just purely sebagai lecturer, apa kerja kau buat masa macam ni kan, banyak lagi kerja lain. Alhamdulillah tadi sempatlah marking quiz dan sebagainya, dan dah send out dan sebagainya. Tapi nak katanya macam, so kenapa buat benda ni tapi kalau kita faham ayat-ayat begini, dia jadi natural macam aku kena buat lah, aku nak selamat kan, aku tak nak mati dalam kerugian So kalau aku biar saja, aku beramal sendiri saja, dia baru dua yang awal tu kan, illal ladzina amanu wa amilus solihat,
tak okey lagi tu. Kena buat watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dan siapa yang kita pesan tu kan? Kalau kita duduk seorang-seorang, kita beramal seorang-seorang, tak lengkap. Sebab Allah kata 4 benda ni kena ada untuk terlepas daripada kerugian. So dia jadi macam, with that in mind, kita akan perasan kenapa yelah kita sepatutnya gini, dan kita akan perasan kenapa para sahabat semua gitu kan. Kenapa dia tak buat baik-baik dia orang seorang saja kan? Kenapa dia sampai tersebar ke satu dunia, dia masih tengok, oh ada orang sana pun tak tahu lagi. So itu bendanya. Now, untuk kita renungkan so sebab hari ni bukan kita banyak analogi dalam air, untuk kita renungkan kita macam bagaimana selama ni kan, sejauh mana kita telah amalkan surah ini yang sering kita baca, dan hopefully from this point onwards, bila kita baca setiap kali habis program ke, habis kelas ke dan sebagainya, ataupun memang baca saja, what kind of trigger yang sepatutnya dia bagi kepada kita. Dia sepatutnya remind benda-benda tadi kau dah buat tak ni? Kau dah buat, kau tengah, masa kau tak banyak dah, kau dalam kerugian, kecuali kau buat 4 benda ni kan. Satu, kau yakin tak benda ni, kalau kita dah ambil konteks kita tadabbur kau yakin tak apa yang kita baru baca tadi tu, itu untuk kau kan, dan kau amalkan tak kan? Dan kau pesan kepada orang lain juga tak, dan pesan untuk sabar, untuk istiqamah tak kan? Contohnya. Now, secara umum sebab ada 4 benda tadi kan, apa yang telah kita imani dan sejauh mana kita imani kan. Kalau kita ambil just konteks apa yang saya dah kongsikan secara tadabbur sebelum ni, kita beriman tak tadabbur tu penting, macam kita bincang awal tu kan. Kita beriman tak Quran tu panduan untuk kita. Kita beriman tak bahawa, contohnya kita ambil Abu Jahal mencerita kan, dia bijak, dia cerdik pandai, dia tahu banyak ilmu dunia, tapi bila dia tak faham Quran ke apa benda ni, kita imani tak bahawa itulah problem dia, dan sebagainya. Apa lagi surah kita cover, kita imani tak syaitan memang nak attack hati kita kan. So sejauh mana kita imani benda tu, satu soalan kan. Itu satu soalan because yang first ialah illal ladzina amanu kan. Kita mengimani tak semua benda tu kan, seperti mana apa yang kita dah cover. Saya highlightkan benda yang kita dah cover. Kemudian kalau kita dah imani benda-benda tadi, apa natijah amal yang dah timbul dan apa yang sepatutnya timbul Okey, aku faham Quran ni, Allah marah dalam Quran kalau kita tak tadabbur Quran. Okey, tu aku imani benda tu. Apa yang sepatutnya kita buat? Sepatutnya kita tadabbur lah selalu kan. So kita kena fikir benda-benda ni. Apa saja yang saya sebut tadi tu, apakah amalan yang sepatutnya terpancar daripada kefahaman itu, keyakinan itu, keimanan itu kan. So apa natijah amal itu? Seterusnya, bagaimana pula nak kejut orang lain untuk turut memahami, untuk turut mengimani dan turut beramal terhadap benda tu kan. Sebab sedar tak sedar, kita terantai dengan orang-orang yang kita kenal Okey, saya buat satu kisah ni lah. Tak pasti semua kenal tak Shah Kirit. Ni seorang figure di Malaysia, seorang figure pendakwah yang dia revert dia masuk Islam dulu yang saya ingat benda ni sebab dia pernah bagi penyampaian di UIA masa tu ni tahun bila dia datang UIA, so saya datang dengar lah. So dia seorang India sebenarnya, India ke Sing, tapi macam itulah kan. Indian background dari segi etnik di Malaysia, dan dia masuk Islam. So dia masa tu dia ceritalah kan. Dan saya perasan kemudian bila saya tengok video-video dia selalu guna cerita ni, cerita personal dia. Dia kata, saya ni sepanjang saya membesar kat Malaysia ni, tak ada siapa pun yang pernah ajak saya masuk Islam. Mujurlah saya jatuh cinta dengan perempuan Melayu. Sebab sebelum tu dia dah cerita lah macam mana dia masuk Islam tu, sebab dia minat seorang perempuan Melayu ni. Dia nak take care apa semua tu. So nak kata macam dalam konteks Melayu kita ni, macam kau nak kahwin, kenalah masuk Islam dulu kan. So dia masuk Islam kerana nak kahwin dan of course kalau ceritanya lepas tu baru dia start, ada episod dia start memahami Islam until dia betul-betul faham Islam dan dia jadi pendakwah lah. Tapi bila dia cakap macam, mujurlah aku jatuh cinta dengan perempuan Melayu, kalau tak Islam lah aku kan. Okey, boleh bayang tak kalau dia cerita benda tu kat kita? Sebab saya dalam audience masa tu, dan impuls saya tergelak lah sebab dia macam buat lawak kan, macam
tak ada orang buat ajak aku Islam. Mujurlah aku jatuh cinta dengan perempuan Melayu. Dan saya pun tergelak dan ramai yang tergelak. Lepas tu bila dia dengar orang gelak, muka dia merah, dia marah. Korang gelak? Korang gelak? Dia kata, korang tahu tak? Ni yang nak bawa cerita ni. Korang tahu tak bapak saya mati dalam keadaan kafir. Dan saya sayang bapak saya. Dia kata bapak saya tu, member-member dia semua Melayu. Tempat kerja dia Melayu. Nanti kat akhirat nanti saya akan cari semua member-member tu, member-member kat ayah saya yang biar dia mati kafir tu, saya akan dakwa seorang-seorang. Kalau korang dengar cerita macam ni, apa perasaan? Cuak. Macam kalau kita ada kenalan non-Muslim kan. Kalau kat Malaysia ni, kalau kenal kawan-kawan, of course kita kat UAE ni mungkin ni satu hal sikit lah, sebab kita semua orang Muslim kan, so kita tak terdedah sangat benda ni, kecuali kalau kita kat rumah kita ada kawan-kawan ataupun kat sekolah dulu kan. Tapi kalau kita dalam universiti yang memang kita sekelas dengan member non-Muslim dan sebagainya, soalannya makin real lah kan. Sepatutnya real juga dengan kita, sebab kita mungkin tak tahulah depend on korang ni sekolah mana dulu juga kan. Tapi kalau sekolah kebangsaan biasa, kadang-kadang ada juga member-member Chinese ke Indian yang belum Islam Bila dia cakap macam tu, sebab dia cakap macam, saya sayang bapak saya kan. Dari kecil saya tengok bapak saya ramai je kaum Melayu kan. Tapi tak ada seorang pun pernah ajak. So sebab bila dia cakap dia akan dakwa kan semua-semua tu, yang tak ajak ayah dia masuk Islam dan biar ayah dia mati kafir, dan dia sayang ayah dia dan dia tak sanggup, yalah ayah dia mati kafir kan. Kalau kita fikir, kita ni kalau member kita sendiri, sebab tu dia cakap sebab ayah dia, boleh bayang tak kalau dia sendiri, yalah atau ayah dia sendiri, betul, aku mati kafir tak, ni member aku ni mana dia masuk syurga, aku masuk neraka kan, aku nak dia ikut aku sekali kan. So gambaran tu kita sanggup fikir kan. Sebab itu dalam konteks, kalau kita baca Quran ni, kalau sempat siapa yang nak follow ni sampai ke semua satu Al-Quran ni, kita akan perasan Allah punya demand kepada para Nabi, dia kena sampaikan kepada semua orang, sehingga tak ada siapa pun boleh dakwa dia. Maknanya tak ada orang boleh kata, ni Nabi tu tak bagi tahu aku dulu betul-betul, mana kan. So sebab itu semua orang di zaman Nabi, mana-mana Nabi tak boleh dakwa Nabi. Sebab apa? Nabi dah buat habis, dia orang tu yang degil. So layak dia tanggung kan. Tapi kita ni macam, nanti kita akan baca surah Al-Kafirun, kemudian kita akan bincang kan. Apa nak kata, bagaimana non-Muslim di Malaysia yang ramai ni, dia boleh dakwa kita tak? Dia boleh kata, itu tu orang Islam tak pernah bagi tahu betul-betul kan, mana dia masuk syurga, aku masuk neraka kan. So itu satu gambaran yang tu maksudnya kalau dalam konteks kita baca banyak dalam Quran ni, kita akan perasan sebenarnya kita ni tak terpisah dengan orang lain, dan ada rantaian kita dengan orang lain yang orang lain boleh demand kepada kita. Sebab tu kalau macam kita baca hadis pun yang pasal orang yang muflis di akhirat kan, sebab dia zalimi orang, lepas tu orang tu boleh ambil pahala dia ataupun dosa dia dipindah ke kita dan sebagainya. Maksudnya apa yang berlaku dalam hidup kita ni, kita ada rantai dengan orang lain. So dia balik kepada ayat ni, kalau kita tak berperanan apa-apa kepada orang lain, kita jangan ingat kita selamat lah. Dalam ayat tu still Allah kata mereka tertenggelam dalam kerugian, kecuali termasuklah ini. First dia sendiri lah, kita kena beriman, kita kena beramal, tapi kita kena buat macam mana kita nak pesan kepada orang lain hakikat kebenaran itu. So itu satu poin besar. Dan seterusnya, of course dalam benda ni memang mencabar, memang menguji kesabaran lah kan. Kita akan jumpa orang yang degil apa semua. Benda ni biasanya kita akan aja hanya teori kalau kita tak buat apa-apa lah kan. Kita biasa dengar Nabi berhadapan dengan cabaran-cabaran orang yang degil dan sebagainya. Tapi siapa-siapa, kalau kita ada member kita yang seronok berdakwah ataupun rajin berdakwah, kerana dia dah hadapi kan respon orang yang berbagai. Kalau kita start buat yang sama pun, kita akan hadapi benda yang sama. Kat situlah tak apa, sabar kan. Pesan-pesan atas kesabaran itu akan jadi penting. Right. So dalam konteks yang just kita yang dah tahu ni pun, sejauh mana kita dah buat dan sejauh mana kita dah kongsi dengan sesiapa yang kita perlu kongsi lah kan. Ada member kita yang tak baca Quran, tak tadabbur Quran lagi. Macam nak sedarkan dia perlu tadabbur juga kan. Adakah dia boleh dakwa kita nanti kan, dia ni dulu dia belajar tadabbur tapi tak kongsi dengan aku pun, contoh so ini benda-benda yang kita dah kena start realise dalam realiti kita dengan orang lain ni, how far kita dah buat apa yang kita buat. Dan saya belum cakap dalam konteks tanggungjawab dakwah ke apa, kita tengah cakap dalam konteks kita nak selamat ni. Kalau aku tak buat ni, aku tak selamat kan. So sebab saya punya concern yang paling besar ialah
kalau ada student yang lalu kelas saya ni, dia masuk, dia keluar, lepas tu dia boleh dakwa something pada saya kan, dia tak pernah nasihat pun, contohnya lah. Itu menggerunkan sebab kadang-kadang kita shock, kita rasa kita baik, kita rasa kita dah buat amal kan. Tapi rupanya ada orang yang boleh dakwa something pada kita sebab kita tak buat apa-apa. Kalau kita dah buat yang terbaik dan sebagainya, orang tu dia memang tak nak dengar. Kita dah ajak pun dia kata tak apalah dan sebagainya. At least kita ada some form of answer. Allah, aku dah cuba. Itu hopefully yang dah terbaik aku boleh buat. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, itu satu benda yang mencuakkan. So, nak dibawa ke sini. Now, kalau kita tengok balik ayat ni as a package. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa. So, illa ni, melainkan kecuali. So, maksudnya, tak ada yang terkecuali melainkan yang kecuali tu. Faham Macam kalau kita kata, la ilaha illallah. Maksudnya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya, Allah lah satu-satunya. Yang lain semua bukan. So, sama juga ke sini. Sungguhnya manusia tu dalam kerugian kecuali. So, maksudnya, yang disebutkan lepas tu je yang tak rugi. Kalau yang tak buat benda tu, rugi lah. So, itu yang menakutkan tu. So, kalau kita tak buat mana-mana ni, adakah kita rugi? Bukan adakah, maknanya based on ayat tu memang rugilah, memang rugi sebab tak buat kan. Sebab dia kata yang tak rugi tu melainkan ini saja. Dan pula saya highlightkan juga wa tu dia dan dia bukan pilih lah. Okey, ada 4 ni pilih salah satu. Kalau macam tu senang juga kan. Tapi dia kata melainkan allazina amanu dan amilus solihat dan tawassaw bil haq dan tawassaw bis sabr. Maknanya kena 4 So kalau kita baru dah buat 2, alhamdulillah aku untuk diri aku dah beriman, aku dah beramal. Tapi untuk orang lain ni belum lagi. Dia dan tu dan. Dan tu maksudnya kena lengkap kan. Maksudnya checkbox tu tik 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 tik, baru alhamdulillah aku tak rugi di hadapan Allah kan. So kalau aku baru tik 2 ni, kita nak kena fikir, how can I tick another 2 box? Dan biasanya pada saya kebanyakan orang Muslim yang baik yang saya jumpa, biasanya yang 2 yang atas tu dia buat. InsyaAllah alhamdulillah. Kan dia untuk diri dia beriman, dia mengimani benda-benda tu, dia amalkan sebaik mungkin. Tapi dengan orang lain tu yang mungkin kisahnya kurang. Mungkin sebab tak realise apa yang termaktub dalam ayat ni dan implikasinya. So saya harap kita makin realise lah macamnya. Okay, so ada lagi 2 elemen yang kita kena buat 2 elemen yang kita kena buat insyaAllah. Now, nak pergi a bit deeper lagi dalam konteks bahasa-bahasa yang Allah guna dalam ayat ini. Kalau kita perasan, wal asr innal insana lafi khusr. Okay, kita biasa benda ni kita takkan perasan kalau kita tengok terjemahan bahasa Melayu saja, sebab dia ada, kalau kita belajar bahasa Arab, siapa yang pernah belajar bahasa Arab, kayu wajib ke belajar bahasa Arab hopefully korang pernah lah at least belajar tu certain level. Dia ada mufrad, musanna, jamak contohnya kan, muzakkar, muannas. Sebab bahasa Melayu ni dia quite simple dia macam tu je. Sebab tu bahasa antara bahasa yang paling senang nak belajar. Dia tak ada past tense, future tense, apa pun kan. Dia macam tu je. Makan, telah makan, akan makan. Makan tu makan juga. Dia tak ada makanan, makanu, macam tu kan. Okay, so soalan dia kat sini ialah, kenapa bukan an-nas? Kenapa innal insan bukan innan nas? Itu satu soalan. Saya masa ditanya soalan ni, masa tu Dr. Mazli Malik masih lecturer UIA lama dulu, sebelum dia keluar dan terlibat dengan politik lah. Dan dia yang masa dia bagi tazkirah tu, dia yang kupas ayat ni lah kan. Masih teringat lagi masa saya assume kau semua kenal lah Dr. Mazli Malik sebab dia dulu di lecturer UIA, dan saya pernah dengar tazkirah dia dan sebagainya. So dia kipas lah dari segi dan dia memang power bahasa Arab kalau siapa pernah dengar dia sembang bahasa Arab tu memang power. Okay, so dia kata kenapa Allah sebut tu maksudnya dalam konteks macam apa, kenapa bukan semua manusia tapi manusia yang seorang itu satu. Lepas tu disambung pula, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kat sini kenapa jamak? Dan kalau kita perasan dia jadi macam okay, interesting. Macam yang dalam rugi tu dia sebut dalam konteks yang okay, orang seorang-seorang ni dia rugi. Kecuali lah bila Allah sebut yang tak rugi tu pula dalam konteks jamak amanu wa amilu. So maksudnya dia ada, Allah mengkontrakan yang ni a deeper discussion pasal bahasa. Maksudnya kalau duduk seorang-seorang ni dia rugi.
Ni of course penambahan kemudian tadi bukan menafikan yang kita dah baca tadi maknanya kena beriman apa semua tu faham, tapi bukan beriman seorang-seorang, sebab amanu tu jamak oh kena beriman beramai-ramai, kena beramal beramai-ramai kan. Lepas tu tawasau ni apa? Sebab tadi kita baru bincang macam kita pesan kat orang tapi tawasau ni dia bila ada alif kat tengah tu dia macam ta'aruf tu saling berkenalan dia bukan aku kenal kau. Itu bukan ta'aruf. Ta'aruf tu aku kenal kau, kau kenal aku. So tawasau tu aku nasihat kepada kau atau wasiat kepada kau dan kau berwasiat atau nasihat kau tu kan. Kalau nasihat satu hala tu dia tak jadi tawasau kan. So dekat sini jadi interesting juga discussion dia. Saling tawasau tu saling. So kalau kita ambil benda ni dan masuk balik dalam maksud dia kan. Saya lupa nak letak satu lagi kurungan demi masa, okey itu pun kata beliau dia demi masa yang dah suntuk. Kalau saya ambil kontekstual penterjemahan demi masa yang dah setengah suntuk, sungguh manusia yang seorang-seorang ni dalam kurungan dan seorang-seorang ni dalam kerugian kecuali orang yang beriman secara jama'i ni word Arab sebab saya nak tulis beramai-ramai ke apa tu dia tahu panjang dekat situ. Sungguh yang beriman secara kolektif beriman dan beramal secara kolektif, beramal soleh, dan mereka juga saling berpesan-pesan kepada kebenaran dan saling pesan-pesan kepada kesabaran. So itu package-nya. So ada multiple things yang kita kena buat dan strength tu keluar daripada kerugian tu kita kena bersama orang yang sama-sama merasai benda itu juga. Now, dah 9:59. Okey, saya cuba wrap up. So soalan besar kepada kita ialah macam mana nak pastikan kita tak dalam kerugian. Nah, kita kena ambil 4 poin tadi tu dalam konteks aku untuk diri aku dan sebagainya. Dan untuk orang lain. Lepas tu pula dalam konteks jamaah itu maksudnya dia jadi still bukan dalam konteks orang yang buat sendiri-sendiri lah kan. Kita kena siapa member kita yang buat benda yang sama dan sebagainya, dia terkandung dalam bahasa itu dan kat sini nak penutup kenapa kita buat saya bukanlah free soalan tu macam tapi kita sering baca surah ni setiap kali lepas program lepas halaqah, lepas kelas dan sebagainya. Biasa hujung penutup. Biasanya 2 benda yang kita baca, tasbih kafarah, surah Al-Asr. So persoalan di sini lepas kita bincang surah ini, apakah manfaat yang sepatutnya kita dapat bila kita selalu baca surah ni lepas program? Now, again bila kita highlight point 4 benda tu beriman dan dia umum kan. Beriman tu bukan kepada Allah, Rasul ataupun apa semua. Kita dah bincang pasal umum, kita dah bincang pasal konteks surah. Tapi kalau kita cakap kita hadir satu program ataupun sesi tadabbur yang lepas, dia bagi satu point. Allah kata macam ni dalam Quran. So bila kita baca surah ni, sejauh mana kita beriman dengan benda tu, wa amilu solat, dan sejauh mana kita akan amalkan benda tu, sejauh mana kita akan saling berpesan dan atas benda tu dan saling berpesan untuk sabar, untuk istiqamah dengan benda tu. And that's always the mood yang akan datang as a reminder setiap kali habis maksudnya sebab bila kita datang program majlis ilmu dan sebagainya, kita dapat konten kita dapat ilmu, kita dapat kefahaman, kita dapat tazkirah, peringatan. So bila kita habis ingat balik masa tak banyak dah, kita ni kerugian kecuali aku beriman. Apa yang termasuk apa yang sepanjang tu lah, yang konten tazkirah tu, kita mengimani benda tu, kita amalkan benda tu, kita akan saling pesan-pesan kita untuk benda ni, jangan lupa lepas ni kena buat dan sebagainya, dan pesan untuk sabar supaya kita boleh istiqamah dengan benda ni. Itu yang sepatutnya kita dapat So tak tahulah sejauh mana, seramai mana orang yang setiap kali baca lepas habis program tu wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu terasa benda tu, maknanya ada implikasi habis program ni bukan habis, tapi kita beriman tak apa yang dapat tadi, kita akan amalkan tak lepas habis keluar program ni, kita akan amalkan tak, kita akan pesan-pesankan balik tak, sebab for sure semua akan lupa dah apa benda kan. Kita akan pesan-pesan balik, hari tu program tu kata kena jaga benda ni dan sebagainya, pesan-pesan untuk sabar, untuk istiqamah So itu benda besar yang sepatutnya kita dapat setiap kali kita lafazkan surah ini, setiap kali lepas program, termasuk majlis agama, majlis ilmu dan sebagainya Wallahu alam. Itu antara poin besar yang saya harap hopefully kita melatih diri kita setiap kali kita baca benda ni, surah ni, dari iman kita benda yang basic itulah. Dan for sure bagi orang yang dah betul-betul menjiwai, kita na'udzubillah, Allah kata
kita akan jadi rugi kalau kita tak implement 4 benda tu. So hopefully kita di-trigger untuk implement benda-benda tu. Wallahu alam, itu adalah 8 ni next nanti. Itulah perkongsian untuk malam ni, insya-Allah. Semoga ada manfaatnya dan semoga surah ini yang rasanya memang by default kita akan selalu baca, cumanya tinggal ada kesan tak ada kesan hopefully akan membantulah untuk memberi kesan kepada diri kita semua supaya kita terkesan dengan apa yang kita bacakan, insya-Allah. Wallahu alam. Sudah pukul 11 dan lebih 2 minit. Minta maaf atas terlajak 2 minit. So kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Dr. Thank you, sir.